Salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung topik asid dan alkali. Jadi kita sambung kepada topik kekuatan asid dan alkali. Macam mana kita mau tahu satu asid itu dia asid kuat kah, asid lemah? Macam yang Miss sudah cakap sebelum ni, kalau asid lemah dia menunjukkan sifat sajalah. Contohnya dia rasa masam, okey. Dia boleh mempunyai pH kurang daripada 7 begitu. Itu dia menunjukkan sifat-sifat asid tapi dia lemah. Okey. Kalau dia asid kuat, dia bersifat boleh mengakis. Okey, itu beza dia lah. Jadi macam mana kita mau tahu sifat keasidan atau kealkalian suatu bahan dapat dikesan dengan menggunakan larutan litmus atau kertas litmus. Okey. Kekuatan asid dan alkali boleh ditunjukkan oleh nilai pH. So beri perhatian, pH mesti ditulis P huruf kecil, H huruf besar. Okey? Tidak boleh P huruf besar, H huruf besar. Salah, tidak boleh pH juga. Mesti P huruf kecil, H huruf besar. So nilai pH sesuatu bahan boleh ditentukan dengan menggunakan kertas pH, kertas penunjuk semesta dan meter pH. Okay. So kita ada ukuran untuk kekuatan asid dan alkali. Macam yang Miss bagi tahu sebelum ni, bacaan dia adalah daripada 0 hingga 14. Jadi di tengah-tengah dia ialah 7 lah. Okey, 7 neutral. So yang kurang daripada 7, okey, dia bersifat asid. Tapi antara asid ni mesti ada siapa yang kuat, siapa yang lemah. Jadi macam mana kita mau tahu bacaan berapa yang merupakan asid kuat? So, kamu tengok saja, kamu jadikan neutral sebagai dia punya penanda. Semakin jauh daripada garisan neutral, semakin kuat dia punya sifat. Okay? So, bermaksud kan, asid ni kurang daripada 7 nilai dia. Bermaksud daripada 0 sampai 6.9 bla bla bla. Selagi dia tidak sampai 7. Okay, itu ialah bersifat asid. Jadi, semakin jauh daripada 7, semakin kuat asid itu. Bermaksud kalau ada satu larutan nilai dia pH 1 dengan pH 5, dua-dua ini merupakan asid. Tapi siapa yang kuat? pH 1 yang kuat. Okey, dia boleh bersifat mengakis. Sebab kamu ingat saja sebab dia jauh daripada garisan neutral. Okey. So 14 sini, kalau alkali, bacaan dia bermula daripada 7 poin berapa lah, kan? Yang penting lebih daripada 7. Sehingga 14. Okey, tiada 14.1, maksimum 14. So, daripada 7 hingga 14 ni, macam mana kita mau tahu siapa yang kuat antara pH 8 dengan pH 11? Kamu jawab sendiri. Siapa yang kuat? Alkali. Dua-dua ini merupakan alkali sebab dia lebih daripada 7. Tapi yang kuat adalah pH 11 sebab dia jauh daripada garisan tengah ni. Garisan neutral. Okay? So, itulah hafal. Macam mana menentukan siapa asid kuat, siapa asid lemah, siapa alkali kuat, siapa alkali lemah. Bergantung kepada bacaan pH. Okay. Seterusnya. Okey. So, perubahan warna pada penunjuk yang berbeza. Ada banyak jenis bahan kita boleh gunakan untuk menentukan satu bahan itu bersifat asid atau alkali. Yang paling selalu digunakan dalam makmal sekolah adalah penunjuk phenolphthalein lah yang pertama ni. Okey, penunjuk phenolphthalein ini, jadual ini apa maksud dia? Neutral tidak berwarna, asid tidak berwarna, alkali merah jambu. Apa maksud dia? Bermaksud kalau ada satu larutan yang kamu tidak tahu dia asid ke alkali, lepas tu kamu titiskan penunjuk phenolphthalein. Okey, penunjuk phenolphthalein ni dia tidak berwarna. Okey, dia macam air sajalah, dia tidak warna. Okey. So kalau kamu titiskan dalam ini, bikar ni, kamu tidak tahu kan dia asid ke alkali. Kamu titiskan, kalau penunjuk phenolphthalein tidak berwarna juga, maksudnya warna larutan itu tidak berubah, kekal juga jernih, bermaksud larutan itu adalah asid. Okey.
Kalau kamu titiskan penunjuk phenolphthalein ke dalam bikar tu, dia bertukar warna menjadi merah jambu macam ni, bermaksud larutan itu adalah alkali. Okay, jadual ini bermaksud penunjuk phenolphthalein kalau dititiskan dalam larutan asid, dia kekal tidak berwarna, tapi dia akan bertukar menjadi merah jambu kalau kamu titiskan ke dalam larutan alkali. Alright, so penunjuk semesta ini bukan sahaja boleh menunjukkan asid atau alkali, tapi dia boleh menunjukkan asid itu asid kuat atau asid lemah, berapa pH dia. Okay, ini adalah dia punya ukuran. Bermaksud warna penunjuk semesta ini akan bertukar bergantung kepada nilai pH larutan tersebut. Okey. Ini dia hanya bagi secara umum lah. Kalau dalam penunjuk semesta ni, kalau titiskan dalam larutan yang neutral, warna dia hijau. Kalau dalam asid, warna dia merah. Kalau dalam alkali, warnanya biru. Jadi kita tengok dalam skala ini. Nanti kalau kamu dalam satu larutan tu, okay, kamu mau tahu dia punya pH berapa, okay, ada larutan yang kamu tidak tahu. Larutan unknown, yang kamu tidak tahu. Berapa dia punya pH. Jadi kamu titiskan penunjuk semesta dalam ni, dia akan berubah warna mengikut pH lah. Lepas tu kamu akan bandingkan warna larutan dengan ini. Dia punya penunjuk ni. Kalau warna dia paling dekat dengan warna ini, bermaksud dia punya pH adalah 3 lah. Okey, kalau dia dekat dengan ini, itu pH dia 9 begitu. Okey. So untuk metil jingga, okey, ada satu lagi jenis penunjuk nama dia metil jingga. Kalau kamu titiskan dalam larutan yang neutral, warna dia kuning. Okey. Kalau dalam larutan asid, warna dia akan bertukar jadi merah. Kalau dalam larutan alkali, warna dia akan jadi kuning macam nilah. Okey, metil orange. Kalau dalam berasid, warna dia macam ni. Kalau neutral, warna dia kuning. Kalau alkali, warna dia pun kuning juga. Okey. So ini ada dalam modul. Nanti kamu lengkapkan salin daripada buku teks, ada jawapan. Alright. Ini adalah kegunaan asid dalam kehidupan harian. Kita tengok satu-satu. Asid asetik untuk mengawet makanan. Asid asetik terdapat dalam cuka. Cuka makan. Okey. Pergi dapur, cari cuka. Okey, cuka. Kalau tidak tahu, tanya mama mana satu cuka. Lepas tu tengok dia punya label, ada tu dia tulis acetic acid. Okey, berapa peratus begitu. Jadi cuka ni digunakan untuk mengawet makanan. Asid formik untuk menggumpalkan getah. Okey, susu getah bila kita toreh dia dalam bentuk cecair kan. Jadi kita tambah asid formik supaya dia menggumpal jadi kepingan getah supaya boleh diproses lah. Okey, asid tartarik untuk menghasilkan minuman ringan, garam kesihatan. Asid sitrik untuk menghasilkan jus buah. Okey, asid sitrik ini terdapat secara semula jadi dalam buah-buahan yang masam. Contohnya lemon, limau kasturi, segala jenis limau mengandungi asid sitrik lah. Okay. Asid nitrik untuk menghasilkan baja, plastik dan bahan letupan. Jadi buat bom guna asid nitrik. Okay. Kalau berminat silalah belajar kimia kalau mau buat bom lah. Okay. Asid hidroklorik. Ini asid hidroklorik ialah asid yang selalu kita guna dalam makmal untuk buat eksperimen. Okay. Untuk menghasilkan bahan kimia sebagai ejen pembersih untuk membuat disinfektan. Disinfektan maksudnya yang digunakan untuk membunuh bakteria. Okay, macam yang spray segala jenis spray untuk membasmi kuman, itu disinfektan lah. Okay, asid sulfurik untuk membuat cat sebagai elektrolit dalam akumulator. So dalam kehidupan harian sebenarnya banyak kita menggunakan asid dan alkali. Cuma kita tidak pernah pergi ambil tahu. Okay. Miss pun tak tahu sebelum ni. Okay. Lepas belajar sains baru tahu. Okay. Kita tengok pula kegunaan alkali dalam kehidupan seharian. Natrium hydroksida untuk membuat sabun dan deterjen. Okay. Sabun lah. Deterjen ialah pencuci lah, segala jenis pencuci. Pencuci baju. Okay. Kalium hidroksida untuk membuat sabun cecair, peluntur, bagi pewarna dan cat.
Okey. Amonium hidroksida sebagai ejen pembersih untuk membuat asid nitrik dan baja untuk mencegah penggumpalan lateks. Kalau tadi kita tambah apa? Kita tambah asid formik untuk menggumpalkan getah. Kalau kita tidak mau dia gumpal, kita guna amonium hidroksida. Okey. Kalsium hidroksida untuk membuat simen dan kapur mati untuk menyutralkan tanah berasid. Magnesium hidroksida untuk membuat ubat gigi untuk menghasilkan susu magnesia. Susu magnesia ini terdapat dalam ubat gastrik. Okay, ubat gastrik yang orang kalau sakit gastrik dia ada minum cecair Gaviscon tu kan. So dalam Gaviscon tu mengandungi susu magnesia. Jadi untuk hari ini sampai sini sahaja. So dalam modul dia ada soalan, kamu boleh jawab, tapi kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian dalam modul itu terlampau ringkas, jadi Miss minta kamu salin 2 jadual ini dalam buku nota lah. Okey, kegunaannya nanti Miss hantar screenshot. Alright, thank you. Bye bye.